Okey, kita sambung balik tadi. Tak dapat rekod. Okey. Semula. Bukan semula sambung je. Dalam dah banyak sangat dah saya terang. Nampak tak skrin ni? Guys, nampak tak skrin ni? Nampak. Orang jawab. Tadi kita dah kira peratusan, kita dah kira nisbah-nisbah yang dikehendaki, dan bila sampai nak merumuskan ni, nak rumuskan, kita kena cover dekat 3 benda ni. Apakah rumusan kita tentang keberuntungan syarikat kita? Apakah analisis kita tentang kecairan syarikat kita? Apakah rumusan analisis kita tentang kecekapan? So, bila kita nak buat rumusan ni, dia mesti bergantung kepada apa yang kita dah kira tadi. So, macam mana nak buat? Macam ni. Dari segi keberuntungan, nisbah keberuntungan, tengah tahun kedua adalah lebih baik berbanding dengan prestasi setengah tahun pertama. Ini kita punya keputusan. Kita kena nyatakan dulu keputusan kita dari segi keberuntungan. So, keputusan ini dapat daripada mana? Dapat daripada pengiraan kita tadi. Kan? Kalau kita tengok, dua ini adalah keberuntungan. Dan kedua-duanya menunjukkan yang setengah tahun kedua lebih tinggi. Sebab tu kita buat keputusan, kan, dalam rumusan kita buat keputusan, kita kata dari segi nisbah keberuntungan, prestasi perniagaan ini, Zuhair ni yang soalan kita tengah buat lah. Kalau soalan ni kita nyatakan nama perniagaan itu. Bagi setengah tahun kedua adalah lebih baik berbanding dengan prestasi setengah tahun pertama. Ini kita punya stand dulu. Based on calculation kita. Okay. Kemudian point seterusnya kita kena sokong. Kenapa kita cakap macam itu? So kita tengok dulu. Kenapa kita cakap? First kali daripada pengiraan peratusan untung bersih atas jualan kita, setengah tahun pertama 54.67. Lebih tinggi daripada setengah tahun pertama iaitu 30.50. Kemudian terangkan kenapa lagi tinggi. So, situasi ini menunjukkan tahap keuntungan adalah lebih tinggi dalam setengah tahun kedua. Sebabkan peratusan untung bersih kan RM1 jual berapa untung. So, setengah tahun kedua lebih tinggi 54. Ini menunjukkan untung lebih tinggi untuk setengah tahun kedua berbanding dengan setengah tahun pertama. Nampak? So, saya ulang balik. First kali, point yang pertama, kita letak stand kita. Mana lagi baik? Satu ke dua? Setengah tahun pertama ke setengah tahun kedua? Okay. Kemudian, kita sokong penyataan kita daripada pengiraan kita. Yang pertama, pengiraan peratusan untung bersih. Kedua, setengah tahun kedua lebih tinggi daripada setengah tahun pertama. Kemudian, kita terangkan apa maksud 54-30 ni. Ini dari segi keuntungan lebih tinggi. Okay. Kemudian, kita terangkan pengiraan kedua kita yang berkaitan dengan peratus pulangan atas modal. Pun sama juga, tahun kedua 8.72. Lebih tinggi daripada setengah tahun pertama, iaitu hanya 6.49% sahaja. Dan kita terangkan backup lagi. Apa maksud 87, 6.9 ni? Ini menunjukkan RM1 yang dilaburkan bagi setengah tahun kedua akan dapat pulangan yang lebih tinggi. RM1 labur, setengah tahun kedua dapat 8.7 sen. Setengah tahun pertama RM1 labur, dapat hanya 6.49 sen saja. So ini ialah rumusan kita terhadap analisis yang kita dah buat, terhadap pengiraan-pengiraan yang telah kita buat.
Okay, dalam perakaunan, dalam job scope perakaunan nanti ada jawatan analis, financial analyst, account analyst, investment analyst. Orang-orang yang boleh buat analisis yang baik ni, dia syarikat sayang dia lah. Dia syarikat sayang, banyaklah kelebihan-kelebihan, gaji, allowance dan sebagainya. So awak kena start mula belajar macam mana nak buat analisis terhadap apa yang kita dah kira. Okay, so ini analisis yang kita buat dari segi keberuntungan. Keputusan kita ialah dari segi keberuntungan, prestasi setengah tahun kedua lagi baik daripada setengah tahun pertama. Dan ini bukti-bukti. Pengiraan kita ialah bukti yang menyokong pernyataan kita. Okay, next. Kita tengok dari kecairan pula. Dari segi nisbah kecairan, prestasi perniagaan Zuhail bagi setengah tahun pertama lebih baik berbanding setengah tahun kedua. Dia kata, kita punya keputusan, kita punya ketetapan, kan, kita punya rumusan, dari segi kecairan, setengah tahun pertama lebih baik berbanding setengah tahun kedua. Jadi kita tengok apa yang kita kira sebelum ni. Semasa. Betul lah kan? Setengah tahun pertama kita ada RM6 aset semasa untuk cover RM1 liability semasa. Lagi bagus. Kita ada lebih banyak duit untuk bayar hutang kita berbanding dengan setengah tahun kedua. Tinggal RM3 je. RM3 aset semasa je untuk cover RM1 liability semasa. So, kita buat keputusan prestasi dari segi kecairan, prestasi setengah tahun pertama lebih baik berbanding setengah tahun kedua. Kita support pernyataan kita. Kenapa kita cakap macam itu? Ini berdasarkan daripada nisbah semasa setengah tahun pertama iaitu 6.74 nisbah 1 lebih tinggi berbanding dengan setengah tahun kedua iaitu 3.61 nisbah 1. Lepas tu kita terangkan balik. Apa maksud 6.741 dengan 3 ni? Terangkan balik. Situasi ini menunjukkan keupayaan perniagaan membayar hutang pada setengah tahun kedua menurun. Kemungkinan disebabkan oleh berlakunya peningkatan tinggi dalam akaun belum bayar iaitu 3,500 kepada 8,500. Ini lagi mendalam ni analisis dia. Okay. Kenapa? Dia kata kenapa setengah tahun kedua ni menurun. So tengok balik dekat ni tengok liability semasa dia akaun belum bayar meningkat. Peningkatan yang terlalu banyak ni. So ini sebabnya dia kata. Okay. Alright. Nisbah kecekapan pula. Dari segi nisbah kecekapan perniagaan ini setengah tahun kedua adalah lebih cekap berbanding setengah tahun pertama. Ini keputusan yang kita buat berdasarkan kepada pengiraan kita tadi. Dan kita buat kadar bersih ganti stok, kita tengok mana lagi bagus. Ini 1.68 kali, ini 1.73 kali. Kita kat sini kan. Setengah tahun kedua lebih bagus. So rumusan kita berdasarkan kepada formula itu, setengah tahun kedua adalah lebih cekap berbanding setengah tahun pertama. Ini adalah berdasarkan kepada apa yang kita kira tadi iaitu ada pusing ganti inventory. Setengah tahun menunjukkan bahawa dalam setengah tahun kedua perniagaan telah berganti atau membeli inventory baru sebanyak 1.73 kali berbanding 1.68 kali. Ini kita terangkan balik kenapa kita cakap dari segi kecekapan ni setengah tahun kedua lebih cekap berbanding dengan setengah tahun pertama. Okay, satu lagi benda yang kita boleh tips. Kalau kita cakap pasal keberuntungan, biasa kita akan kita akan terangkan tone penerangan kita banyak guna lebih tinggi, lebih rendah, lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, lebih rendah. Kan? Sama juga dengan kecairan,
kan, lebih tinggi lebih rendah. Kadang-kadang kita guna untuk kecairan ni, kita boleh guna lebih baik kan, kita boleh lebih baik boleh bayar kan, prestasi lebih baik kan. Tapi untuk kecekapan biasanya kita akan guna lebih cekap berbanding lebih cekap. Itu tips lah untuk macam kita nak bagi penerangan yang baik. So jangan risau, ini account, awak tak perlu nak buat karangan yang panjang-panjang. Yang penting straight to the point. Kita cakap keputusan kita mana lagi bagus, kemudian kita terangkan kenapa kita cakap ni lebih bagus. Tunjukkan data tu, terangkan data tu. Dia tak perlu buat account panjang-panjang, buat karangan panjang-panjang. Alright. So ini contoh yang kita tengok tadi, contoh perniagaan yang sama dalam tempoh yang sama. Perbandingan dia dalam bentuk setengah tahun. Okay. So kita nak tengok contoh seterusnya. Perniagaan yang sama tetapi tempoh perakaunan yang berlainan. 2016, tengok soalan pun dah nampak kat soalan. 2016, 2017. Apur 2016, 2017, PKK 2016, 2017. So kita nak bandingkan antara tahun. Maklumat tambahan dia kata, semua jualan dan belian adalah secara kredit. So ini adalah jualan kredit, ini belian kredit. Tak ada jualan tunai, semua kredit. Anda dikendaki membuat perbandingan prestasi tahun 2016 dengan prestasi 2017 bagi perniagaan menara maju dan merumuskan dapatan analisis. Okay. So, dia tak cakap A apa, B apa. Kalau soalan tadi dia suruh kita kira tentu. Yang ini dia cakap membuat perbandingan prestasi. Bila nampak perbandingan prestasi ni, automatik kita kena buat analisis nisbah. Okay. Dan disebabkan dia tak spesifik kan, nisbah apa yang kita nak kira, so kita kena kira semua sekali nisbah. Kena kira semua. Dan bila dah kira, dia kata dan merumuskan dapatan. Merumuskan ni yang B itulah, kita buat rumusan. Kita buat ketetapan. Okey, mana lagi bagus? 2016 ke 2017? Dari segi keuntungan, dari segi kecairan, dari segi kecekapan. Macam tadi juga. Tapi kali ni antara tahun pula. So apa kita kena buat dulu? First kali kita kena buat dulu jadual ni. Jadual ni macam saya cakap, jadual ni bukan wajib buat. Awak just boleh keluarkan formula dengan mesti ada 2016, 2011 sebelah. So kita boleh buat perbandingan nanti senang. So since dia tak cakap nisbah spesifik, tak nak kita kena kira semua sekali nisbah. So yang pertama kita kirakan dulu nisbah keberuntungan kita. Ada berapa nisbah keberuntungan? Ada 4. Macam saya cakap minggu lepas, penting itu kita kenal formula dan kita hafal. Kalau tak, susah. Sebab kalau kita dah hafal, nak cari maklumat daripada soalan, senang je. Dan kemudian, kita kena pastikan kita bandingkan yang betul. Macam tadi, separuh tahun kedua, separuh tahun pertama. Yang ini, kita buat perbandingan tahun je. 2016, 2017, 2016. Senang. So 4 ni apa? Ni dia formula dia. So saya bagi awak 5 minit untuk kira. Lama sangat. Bolehlah 5 minit keluarkan formula. Kelas kita nak belajar, kita nak faham. Okay, so kalau awak just tengok soalan jawapan yang ada dalam buku tu, awak boleh beritahu kat saya cepatlah jawapan dia, tapi dia bukan satu kaedah yang efektif untuk awak belajar. Okay, saya nak awak keluarkan kertas, buat jadual ni, bukan sebiji, buat jadual yang penting ada perbezaan 2016, 2017 ni. Keluarkan nama nisbah. Dan sekarang kita tengah nak kira keberuntungan. Keluarkan satu-satu. Kira dulu peratusan untung kasar atas kos jualan ni. Keluarkan formula asas dia kat sini. Kemudian buat pengiraan dekat 2016, dekat 2016, 2017, buat 2017. Okay. So buat untuk yang lain. Saya bagi 5 minit untuk siapkan. So kalau ada soalan boleh tanya.
Nanti kita bandingkan jawapan awak dengan apa yang saya dah buat kat sini. Cikgu, perbandingan prestasi tu pun sama ke? Perbandingan prestasi kalau sebelum ni setengah tahun ayat dia kan, kita nak tunjuk mana lagi tinggi. Tapi untuk yang jenis perbandingan antara tempoh ni, kita cakap 2016 ke 2017 lagi tinggi. Kita nyatakan. Oh, okay. Faham tak? Faham. Ha? Faham. Okey, teruskan. Dah siap beritahu Ada soalan tanya.
Okey, boleh Dah? So kita tengok tersesat untuk kasar atas kos jualan ataupun nama lain dia ialah tokokan. Tokokan. Untung kasar bagi kos jualan kita kira dapat 46.79. 2017 67.46. So apa maksud dulu ni peratusan untung kasar ni? Bagi setiap RM1 kos jualan untung kasar pada tahun 2017 lebih tinggi. Dia simple dia punya. Tokokan bagi tahun 2017 lebih tinggi berbanding tahun 2016. Senang je. Ataupun saya cakap tadi apa? Setiap RM1 jualan untung kasar bagi tahun 2017 lebih tinggi berbanding 2016. Kita terangkan apa maksud ni dulu, dan kita nyatakan mana lagi tinggi. Okey, persen untung kasar atas jualan bersih, untung kasar kat atas, jualan bersih kat bawah. Ini ialah margin untung kasar. Nama lain dia. So kita dapat perkiraan untuk 2016 31.88, untuk 2017 40.29. So mana lagi tinggi? Mana lagi bagus? 2017. Kita nyatakanlah ni lagi tinggi, lagi bagus. Maknanya margin ataupun penerangan yang paling simple, margin untung kasar pada 2017 lebih tinggi berbanding 2016. Ni dia terangkan panjang pula kan. Setiap RM1 jualan bersih untung kasar lebih tinggi. Untung kasar yang dia boleh untuk setiap RM1 jualan bersih bagi tahun 2017 adalah lebih tinggi. Yang saya cakap tadi lah. Perbandingan ni kita terangkan dulu apa maksud pengiraan ini. Kemudian kita kena nyatakan mana lagi bagus. Mana lagi tinggi. 2017. Okay. Next, peratusan untung bersih atas jualan bersih. Ini nama lain dia adalah margin untung bersih. Untung bersih per jualan bersih pula. 31.25 2016, 36.86 2017. So 2017 lebih tinggi. Untung bersih yang diperoleh bagi setiap RM1 jualan bersih bagi tahun 2017 lebih tinggi. Next, pulangan atas modal. Untung bersih bagi modal awal. 2016, 16% je. Maknanya RM1 kita labur, untung bersih 16 sen. 2017, RM1 kita labur, untung bersih 18 sen. Mana lagi tinggi? 2017. So, nyatakan perbandingan pulangan atas setiap RM1 modal yang dilaburkan, 2017 lebih tinggi daripada 2016. Penting untuk kita faham apa maksud pulangan atas modal ni, apa maksud peratusan untung bersih, apa maksud peratusan untung kasar atau bersih atau ni. Penting. Dia memudahkan kita membuat perbandingan prestasi nanti ni. So kalau kita tengok data-data kita ni yang berkaitan dengan keberuntungan, keempat-empatnya menunjukkan 2017 lagi tinggi. So nanti masa kita buat rumusan akhir nanti, dari segi aspek nisbah keberuntungan, kan, 2017 lebih tinggi, lebih baik daripada 2016. Kenapa? Kita kena terangkanlah sesuatu ni. Peratusan untuk kasar ataupun tokokan 2017 lebih tinggi, 2017 67.46 berbanding dengan 2016 46. Ini detail lah, nanti kita tengok. Okay? Alright. So nisbah keberuntungan dah. Macam saya cakap tadi, soalan ini dia tak cakap kena kira nisbah apa. Dia cakap membuat perbandingan prestasi 2016 dengan 2017 je. Bila tak cakap, kita kena kira semua. So yang tadi kita dah kira keberuntungan, next kita kira kecairan. Sama juga. Kena buat jadual ni. Yang simple pun tak apa.
Kita kena nyatakan ini nisbah kecairan kita. Okay, so kecairan ada berapa? Ada dua formula. Nisbah semasa dan nisbah hujan asid. Okay, 2 minit, 3 minit. Cuba kira. Ini dia beli. Dah. Senang je kan? Okay, nisbah semasa ni formula dia aset semasa per liability semasa. Jawapan mesti dalam nisbah 1. Daripada maklumat di 2016 kita kira dapat ni 2.93 nisbah 1. 2017 4.5. Semua lagi baik. 2017 kan. Untuk pembayaan membayar hutang jangka pendek 2017 lebih baik. Kan dia cakap pasal lebih baik kan. 2017 kita ada aset yang lebih banyak, aset semasa yang lebih banyak iaitu 4.5 berbanding 2016 2.93. So keupayaan membayar hutang jangka masa pendek, satu ni liability semasa, ni hutang jangka masa pendek. Bagi tahun 2017 adalah lebih baik. Simple dia. Nisbah hujan asid. Formula yang sama, cuma aset semasa kita kena tolak dengan inventory akhir dulu. So bila kita kira 2016 2.431, nisbah 1 2017 4 nisbah 1. Mana lagi baik? 2017 tak baik. Keupayaan membayar hutang jangka pendek dengan segera. Perkataan dia ada tambah dengan segera. Sebab apa? Inventory dah tak ada. Dah tolak inventory. Pada bagi tahun 2017 adalah lebih baik. 2017 tak lebih baik. So rumusan dia secara keseluruhan kita tengok daripada sini. Untuk kecairan daripada aspek nisbah kecairan, kita dapati prestasi tahun berakhir 2017 lebih baik daripada 2016. Kenapa? Sebab dua-dua ni menunjukkan keadaan yang lebih baik, lebih tinggi. Aset nisbah semasa 4.5, lebih tinggi daripada 2.93. Nisbah hujan asid pun lagi tinggi 2017, 4 nisbah 2.43. Jangan risau pasal alamak nak cakap apa, nak pasal nak terangkan apa ni, terangkan je. Biasanya markah dia 3, 2 je. Simple je, jangan pening-pening. Dia bukan BM. Markah dekat pengiraan ni lagi banyak. Okay, yang penting kita faham apa yang kita kira dan macam ni kita nak. Takkan tak boleh nak bandingkan mana lagi bagus. Yang penting ada perkataan mana lagi baik, 2017 ke 2016. Okay. Alright. Alamak. Dan yang ketiga, nisbah seterusnya, tadi keberuntungan dah. Kecairan pun kita dah kira semua. Next ialah kecekapan.
Untuk kecekapan, ada 3 benda ni. Kadar pusing ganti inventory ada kali dengan ada hari kan. So, dia tak minta kita kira satu je. Kira satu je. So, biasanya yang lebih biasa digunakan, lebih biasa diminta ialah dalam bentuk kali. Tu kita kira untuk kali. So, yang pentingnya untuk kita faham apa formula dia. Untuk kita ingat, yang saya cakap daripada minggu lepas, kita kena hafal ni. Kadar pusing ganti inventory, apa formula dia? Tengok balik nota. Saya bagi ruang. Dan masih lagi, tetap kita kena nyatakan nisbah apa kita nak tengah nak kira ni, dan perbandingan dia adalah antara tahun ni 2016 dengan 2017. Lepas tu kita kena buat sikit perbandingan prestasi, kita kena buat rumusan sikit. Mana lagi bagus? 2016 ke 2017 untuk setiap pengiraan ni. Kira dulu 5 minit. Alright. Kita bandingkan. Dah siap kadar pusing ganti inventory, ini formula dia. Kos jualan bagi inventory purata. 2016 kita dapat 5.13 kali. Maknanya dalam setahun tu ada 5 kali pusing. Stok habis, inventory habis, beli baru. Inventory habis, beli baru 5 kali. 2017 7 kali. So mana lagi baik? 2017. Pengurusan inventory tahun 2017 ada lebih cekap kerana pusing ganti stok lebih tinggi. Macam itu je. Perbandingan yang buku teks tunjuk. Okey lah. Simple je. Tengok. Perkataan dia lebih cekap. Jadi kalau kecairan lebih baik. Kalau untuk keberuntungan lebih tinggi.
Kita susun lah sikit maklumat-maklumat ni dalam memori kita kan. Jadi senang kita nak beza kan. Okey, tempoh kutipan hutang berkaitan dengan ABT kita. ABT bagi jualan kredit. Tadi maklumat soalan dia cakap semua jualan ialah jualan kredit. So ambil je lah jualan tu. Hmm. 32,200. Betul ke? Soalan tu tadi mana? Betul. Dalam bersih 32,000. So, tempoh kutipan hutang 2016, maknanya kita berapa lama kita nak ambil masa nak kutip hutang kita daripada ABT kita? 144 hari. Masya Allah, lama. Tapi 2017, dah ada improve lah. Ada lebih cekap, ada peningkatan. So, masa yang dia perbandingan prestasi dia, masa yang diambil untuk mengutip hutang. Ini kan maksud tempoh kutipan hutang ni, masa yang kita ambil untuk kutip hutang kita. Lebih cepat pada tahun 2017. Tempoh bayaran hutang pula yang melibatkan ABB kita bayar pula. ABB bagi belian kredit darab dengan 365 hari. So 2016, maklumat-maklumat kita ambil dekat tahun 2016, kita dapat 125 hari. Bermakna kita ambil masa 125 hari untuk kita bayar hutang kita. 2017, 88 hari. Semakin cekap kita bayar, semakin cepat. Jadi masa yang diambil untuk membayar tadi mengutip kan. Untuk kutipan hutang ni mengutip hutang, yang ni membayar hutang lebih cepat pada 2017. So secara keseluruhannya kecekapan, kalau kita nak buat rumusan nanti, kecekapan berdasarkan kepada berpandukan kepada nisbah kecekapan, prestasi 2017 lebih baik daripada 2016. Kenapa? Ketiga-tiga pengiraan ni menunjukkan 2017 lagi cekap. Itu cara kita nak buat. Okey, tengok soalan balik. So, anda dikenaki membuat perbandingan prestasi 2017-2016. Bila kita nak buat perbandingan, kita kena kira dulu nisbah-nisbah tersebut dan merumuskan. Rumusan ni macam tadi juga, bila kita rumusan kita mesti berdasarkan kepada tiga-tiga aspek ni juga. Dari segi nisbah keberuntungan, nisbah kecairan dengan nisbah kecekapan. Tengok. Simple dia. Dari segi keberuntungan, dia kata keuntungan perniagaan menunjukkan untung lebih baik pada tahun 2017 berbanding 2018 kerana dia beritahu keempat-empat pengiraan ni. Keempat-empat nisbah tu. Tokokan lebih tinggi. Berapa dia tunjukkan. Bajet untuk kasar pun lebih tinggi. Berapa 2017, berapa 2016. Untuk bersih 2017 lebih tinggi. Dia tunjuk berapa 2017, berapa 2016. Pulangan atas modal 2019 lebih tinggi. Berapa 2017, berapa 2018. Tengok, simple je. Ya. Cikgu. Kalau macam untuk perbandingan prestasi tu kan, kita guna ayat yang dekat nisbah tu, yang dekat rumusan tu boleh ke? Boleh. Boleh, okey. Tapi kalau, jangan. Kalau tengok dekat rumusan ni kan, dia macam ada macam diterangkan sikit apa maksud peratusan untung kasar atas jualan bersih ni. Apa maksud dia tengok. Setiap RM1 jualan bersih, untung kasar. Tapi bila kita buat rumusan, dia cuma cakap mana lagi tinggi je, berapa je. Ain, boleh Ain? Boleh. Ya, cikgu ni. Aku entahlah. Tak apa, okey. Kalau nak buat rumusan, pastikan kita ada buat perbandingan ni. Tengok tokokan 2017 lebih tinggi. Berapa lebih tinggi tu? 67.46 berbanding dengan 46.9. Ini dapat daripada pengiraan kita tadi. Kita kena guna ni balik apa yang kita kira tadi. Masa kita nak buat rumusan. Boleh faham? Ain?
Tapi masa kita buat perbandingan dekat dalam jadual ni tadi, kita tak tunjuk pun. Kenapa nak tunjuk? Sebab sini dah ada dah dekat pengiraan. Cuma kita nak tunjuk mana lagi tinggi, 2017 ke 2016. Kan? Dekat jadual pengiraan kita ni, kita just tengok, tunjuk mana lagi bagus. 2017 ke 2016, mana lagi baik. Mana lagi cekap. 2017 lagi cekap, 2017 lagi cepat, lagi cepat. Tapi bila kita buat rumusan, kita kena tunjuk, nyatakan yang kita dah kira tadi tu. Okay. So nisbah kecairan pula. Kemampuan aset semasa membayar liability semasa 2017 lebih baik. Kenapa? Sebab kita dah kira nisbah semasa 2017 4.5. Nisbah 1. Lebih baik berbanding tahun 2016 2.93. Yang kedua, ujian asid juga kita kira 2017 ini 4 nisbah 1 lebih baik daripada 2016 2.43 nisbah 1. Okey, sekali lagi. Masa kita buat perbandingan, kita cuma cakap tahun mana lebih baik. Tahun mana lagi baik? 2017 ke 2016? 2017 ke 2016? Ni semasa pun mana lagi baik? Kan? 2017 ke 2016? Masa kita kira kecekapan pun kita tengok mana lagi cekap. Mana lagi cepat kutip, mana lagi cepat bayar. 2016 ke 2017? Tapi masa kita buat rumusan, kita kena tunjukkan angka yang kita kira tu. Kenapa kita cakap lebih baik? Tunjukkan. Okey, ni sebab kecekapan mengurus inventory perniagaan lebih baik berbanding 2017 kerana ni. Dia bukan kecekapan mengurus inventory perniagaan tau. Dia kecekapan mengurus perniagaan. Yang ini, kadar bersih ganti inventory ni melibatkan inventory. Yang ni, yang masa dia ambil untuk beritahu ni melibatkan ABT. Yang ni melibatkan ABB. Tengok. Bila kita buat rumusan, kita lebih detail, kita beritahu berapa kita kira tadi. Untuk kadar bersih ganti inventory 2017 7.8 kali berbanding 5.13 kali untuk tahun 2006. Kita tunjukkan pengiran kita dekat rumusan ni. Masa untuk kutip hutang 2017 138 berbanding 2016 145. Kita tunjuk ada peningkatan lagi baik 2017. Untuk bayar pun 2017 88 hari je berbanding dengan 2016 126 hari ambil masa untuk bayar hutang kita. Okay, so sekali lagi rumusan mesti dia cover tiga benda ni. Okay, so dalam tahun kewangan kita saya dah tunjuk dah kan, perbandingan antara tempoh ni ada dua, satu dalam tahun kewangan kita, dalam tahun semasa. Okay, dalam tahun, kalau 2017 dalam 2017 saja, ataupun perbandingan antara tahun kewangan yang berlainan 2016, 2017, 2018. Kita bandingkan. So dalam tahun kewangan yang sama ni, contoh tadi kita tengok dalam setengah tahun lah, sebab soalan tu dia bagi maklumat setengah tahun. Kalau maklumat bagi maklumat suku tahun, kita kena guna suku lah. Kalau maklumat bagi bulanan, Januari, Februari misalnya, kita kena bandingkan lah ikut Januari, Februari. Okay. Nah, bila kita buat perbandingan, mesti kita nyatakan dekat atas ni. Perbandingan antara apa? Setengah tahun pertama, setengah tahun kedua. Ataupun kalau antara tempoh 2016, 2017, mesti ada dua perbandingan ni, sebelah-sebelah. Baru kita boleh buat perbandingan. Okay. So, antara tempoh dah cover, sama ada dalam tahun semasa ataupun antara tempoh, antara tahun
Sekarang kita tengok antara perniagaan pula. Macam ni kita nak buat perbandingan antara perniagaan. Okay, ni soalan dia. Contoh dekat buku teks, perbandingan prestasi kewangan antara perniagaan. Dia bagi apa, dia bagi PKK juga. Tapi, dia bagi untuk Arjum dan dia bagi untuk Norwich Enterprise. Ada dua syarikat yang berbeza ni. Kita kena buat perbandingan. Maklumat tambahan dia kata ni, semua jualan adalah secara kredit. Belian tunai dan belian kredit untuk kedua firma bagi tahu dia bagi tahu dah ada belian kredit, dia dah beritahu, dia dah asingkan belian kredit berapa. Ni contoh Arjum, belian dia 50,800 tapi tunai 30,000, so kredit dia 20,800. Ini mungkin nak kira ABB nanti. Nak kira apa? Tempoh bayar hutang. Okey. Anda dikendaki, jangan baca soalan ni, tak ada apa-apa pun. Tapi tengok apa soalan nak. Anda dikendaki membuat perbandingan prestasi keuangan Arjum Enterprise dengan Norwich Enterprise. Perbandingan prestasi. Arjum Enterprise, Norwich Enterprise. Perbandingan prestasi. Dia tak cakap pun nak kena guna nisbah apa. Kan? So kalau dia tak cakap, kita kena kira semua. Dan merumuskan dapatan. Macam tadi, kita kena rumuskan dari segi aspek keberuntungan, kecairan dan kecekapan. So, first sekali, kita kena kira lah dulu nisbah-nisbah ni. Dan kita kira dulu nisbah keberuntungan dulu. Tengok jadual saya. Macam saya cakap, jadual ni bukan wajib format macam ni. As long as awak boleh tunjukkan apa formula dia dan buat pengiraan antara kedua-duanya sebelah menyebelah, kemudian buat perbandingan. Cukup. Okey. Dengan ni kita bandingkan antara perniagaan pula. Arjum dengan Norwich. Kalau sebelum ni kita tengok tahun 2016, 2017. Sebelum tu kita tengok dalam tempoh setengah tahun pertama, setengah tahun kedua. So, kolom ini menunjukkan apa yang kita nak bandingkan. Okay, so kalau soalan tak bagi spesifik nisbah yang perlu dikira, kita kena kira setiap nisbah. So, nisbah keberuntungan ada 4 ini. Kira. Rujuk pada soalan dan cuba kira.
Dah ke? Dah siap ke? Okey. Dah So, peratusan untung kasar atas kos jualan. Untung kasar ke atas kos jualan. Jom kita kirakan untuk dia 53.8. Maknanya setiap RM1 kos jualan untung kasar dia 50 sen. Tinggi. Nourish lagi tinggi. 63. RM1 kos jualan untung kasar dia 63. Tokokan Nourish Enterprise adalah lebih tinggi berbanding Ajum Enterprise. Simple. Dekat sini, dekat jadual ini, dekat perbandingan ni kita tak tunjukkan berapa peratus. Tak payah pun sebab dah ada dekat pengiraan ni. Cuma kita nak nyatakan siapa lagi bagus. Nourish ke Ajum? Anjum. Okey, peratusan untuk kasar atas jualan bersih, untuk kasar atas jualan bersih kat bawah. Ini setiap RM1 jualan berapa untung kasar? Untuk Anjum, RM1 jual untung kasar 33. Nourish, RM1 jual 38 untung kasar, lagi tinggi. So, margin untung kasar Nourish Enterprise adalah lebih tinggi daripada Anjum Enterprise. Benar je? Untung bersih, peratusan untung bersih atas jualan bersih ataupun margin untung bersih, ni formula dia. Anjum 35. Maknanya jual RM1 untung bersih 35 sen. Nourish lagi tinggi. So margin untung bersih, dia pakai peratusan untung bersih pula. Mungkin nak tunjukkan mana-mana boleh kot. Boleh kita pakai peratusan untung bersih ataupun margin untung bersih. Nourish Enterprise adalah lebih tinggi berbanding dengan Anjum Enterprise. Next, kurangan atas modal untung bersih bagi modal awal. RM1 labur berapa untung? Untuk Anjum, RM1 labur untung bersih 29 sen. Nourish, RM1 labur untung bersih 58. So, lagi tinggi lah. Pulangan atas modal Nourish Enterprise dah lebih tinggi berbanding Anjum. Nourish lagi bagus. Boleh? Nana? Yo. Okay, boleh? Boleh. Alright. So, keberuntungan dah. Kita tengok. Next, ialah kecairan lah. Ni sebab kecairan. Again, jadual ni bukan wajib, bukan format tapi dia memudahkan. Yang penting ada benda kita nak bandingkan. Untuk soalan ini kita nak bandingkan antara perniagaan Anjum dengan Nourish. Sebelah-sebelah kita kira dan sebelah kita nyatakan perbandingan siapa lagi baik. So nisbah kecairan ada dua. Nisbah masa, nisbah hujan asid. Cuba kira dulu. Dah kali ketiga ni. Untuk dah boleh-boleh dah ni.
Okey, dua ni senang. Kecairan sangat senang lah. Dua je formula dia. Aset semasa bagi masa untuk anjum. Dia ada dua aset semasa. 2.8 aset semasa untuk cover satu liability semasa. Tengok Norwich pula. Dia lagi banyak aset. So, kemampuan Norwich membayar hutang jangka pendek lebih baik. Kemampuan Norwich bayar hutang jangka masa pendek lebih baik berbanding Anjum Enterprise. Mesti yang ditunjukkan siapa lagi baik, Norwich ke Anjum. Exit hutang jangka mesej dengan pantas. Tolak inventory 1.65 untuk Anjum, 2 lagi. Norwich lagi baik lagi. Keupayaan Norwich Enterprise membayar hutang serta-merta. Bayar terus, orang minta boleh terus bayar. Lebih baik berbanding dengan Anjum. Boleh? Dekat buku tag, aku senyap lah semua. Aku tak ada kat buku tag. Okay, next. Di sebelah kecekapan pula. Ada 3 juga. Kadar musim ganti inventory ni kita pakai kali. Kali ni lebih formula, lebih famous, lebih familiar. Lebih kerap diguna berbanding dengan hari. Okay, keluarkan formula, cuba kira kejap. Again, jadual tu mesti ada perbandingan antara dua. Kat sini, Anjum dengan Norwich. Okay. Kadar musim ganti stok, formula. Kos jualan bagi inventory purata. Inventory awal tambah inventory akhir bagi 2. Dapat jawapan dalam kali. Anjum 3.86 kali. Dalam setahun 3 kali. 3.8 ada 4 kali dia pusing ganti stok dia. Habis barang beli baru. Habis barang beli. Norwich 5 kali. Norwich lagi baik. Urusan inventory Norwich Enterprise adalah lebih cekap berbanding dengan Anjum Enterprise. Urusan inventory Norwich Enterprise adalah lebih cekap berbanding dengan Anjum Enterprise. Tempoh kutipan hutang, berapa lama ambil masa untuk kutip balik ABT kita. ABT bagi jualan kredit. Untuk Anjum, 30 hari. Norwich, 21 hari. Siapa lagi cekap kutip hutang? Lagi cepat, Norwich lah. Masa yang diambil untuk mengutip hutang Norwich Enterprise lebih cepat berbanding Anjum Enterprise. Norwich lagi cepat dia dapat kutip hutang-hutang dia berbanding dengan Anjum. Tempoh bayar hutang, ni belian kredit. Soalan tadi dia cakap kan, dekat maklumat tambahan dia dah asingkan dah. Sekejap, tengok balik soalan. Cakap dia cikgu ni. Ni. Belian tunai dan belian kredit.
diasingkan. So untuk kira yang tempoh bayar balik hutang tu, kita kena ambil belian kredit saja. Belian kredit saja. Semua jualan ada jualan kredit. So ini semua jualan kredit. Ambil semua sebagai nak kira tadi, ABT. Okay. Ni dah kan. Sekejap ni. So untuk Anjum 184. Nak bayar hutang dia ambil masa 184. Nourish 144 je. So siapa lagi cakap? Nourish lagi cakap. Dia ambil masa yang sekejap untuk bayar hutang-hutang dia. Masa yang diambil oleh Nourish untuk bayar hutang lebih cepat berbanding Anjum Enterprise. Okay. Again, kalau tengok perbandingan prestasi ni, kita just nak tengok siapa lagi bagus. Anjum ke Enterprise? Anjum ke Nourish? Anjum ke Nourish? Tak perlu nak detailkan sebab detail ada kat pengiraan. Okay. So, membuat perbandingan prestasi Anjum dengan Nourish, kita dah kira dengan jadual yang kita dah bezakan tadi Anjum dengan Nourish, dan merumuskan dapatan analisis. Bila kita nak buat rumusan, macam tadi juga kita kena rumuskan berdasarkan kepada 3 aspek ini, iaitu nisbah keberuntungan kita, nisbah kecairan kita, nisbah kecekapan kita. Tengok balik jadual kita tadi dari segi keberuntungan macam mana. So, dia beri keberuntungan perniagaan menunjukkan Nourish Enterprise lebih baik berbanding dengan Anjum Enterprise kerana tokokan lebih tinggi. Dia beritahu berapa lebih tinggi tu. Margin untung kasar lebih tinggi. Dia beritahu berapa Nourish, berapa Anjum. Pertusan margin untung bersih lebih tinggi. Kita kena beritahu berapa Nourish, berapa Anjum. Pulangan atas modal lebih tinggi. Berapa Nourish, berapa Anjum. Kita tunjukkan detail dia dekat sini, rumusan kita ni. Ambil maklumat-maklumat daripada pengiraan kita tadi. Okay, nisbah kecairan. Kemampuan aset semasa Nourish membayar liability semasa adalah lebih baik berbanding Anjum. Kita kena buat ketetapan kita dulu, siapa lagi baik. Keuntungan, siapa lagi baik. Kenapa? Kecairan, siapa lebih, kemampuan siapa lebih baik. Kenapa? Berdasarkan kepada pengiraan kita. So, daripada nisbah semasa yang kita kira tadi, Nourish 3.59, Anjum 2.85 je, lebih baik. Kita tunjukkan ni. Apa kita kira, kita tunjuk. Nisbah SC pun sama. Nourish 2.24 berbanding dengan Anjum 1.65 je. So, Nourish lebih baik. Tapi masa kita buat rumusan, kita kena buat ketetapan dulu. Siapa lagi baik? Kalau lagi untuk soalan ni lah, yang tadi, tahun mana lagi baik? 2016 ke 2017? Kalau yang sebelum tu, tempoh mana lagi baik? Setengah tahun pertama ke setengah tahun kedua? Kita kena nyatakan stand kita dulu, kemudian kita sokong stand kita. Kenapa cakap macam tu? Nak sokong stand kita, kena tengok balik jadual perbandingan tadi, yang kita dah kira tadi. Okay. Nisbah kecekapan mengurus Nourish Enterprise adalah lebih baik berbanding Anjum Enterprise. Kenapa? Kita dah buat keputusan, kecekapan pengurusan ialah Nourish lagi baik. Kenapa? Kita tengoklah pengiraan-pengiraan kita tadi ni. Tengok yang pertama, kadar pusing ganti inventory. Nourish 5.7 berbanding dengan Anjum 3.86 kali je setahun. Kemudian masa yang diambil untuk kutip hutang pun Nourish lagi bagus. 21 hari je berbanding dengan Anjum 30 hari. Lagi cepat dia dapat duit. Lagi senang boleh loading balik. Dan masa yang diambil untuk bayar hutang pun lagi bagus, 145 hari berbanding dengan Anjum, iaitu 145 hari. So, bila kita buat rumusan, kita kena nyatakan first kali apa kita punya stand, siapa lagi bagus. Kemudian kita kena support keputusan kita dengan memasukkan data-data yang kita dah kira tadi. Okay. So dah habis. Itu saja.
Ada soalan setakat ini? Senang ke senang? Senang. Senang sangat kan? Allahu Akbar. Siapa yang dah kertas 3, siapa yang dah buat APU dengan PKK, kan dah boleh buat lah rumus apa tu, analisis nisbah. Soalan tu ada kan. Cuma penyata bank tu saya nak hold dulu sebab itu pening sikit. Okay. Tapi dia tak ada kita boleh buat dulu analisis nisbah. Buat dulu analisis nisbah. Kirakan keberuntungan, kecairan. Kan soalan dia minta kan. Tengok balik kertas 3 awak tu. Okay. So dah habis. So lepas ni next saya rasa saya nak fokus dekat kertas 3 pula. Nak siapkan kertas 3 dulu. So kita punya lebih kepada Q&A lah. Awak tunjuk apa masalah awak, saya terangkan. Pastikan ahli-ahli kumpulan yang lain buat Kelas? Cikgu, rumusan tu kena panjang-panjang ke pendek je? Rumusan yang mana? Itulah, sebab cairan. Ya Screen dah tak nampak sekarang kan? Tak. Okay. Saya tunjuk balik. Okay. Tengok balik Ni nampak tak skrin sekarang ni? Nampak. Okay. Rumusan. Tengok sekejap saya keluarkan semua sekali. Tak kira lah perbandingan apa kita nak buat. Yang ini kita tengah buat perbandingan antara perniagaan. Kan? So kita kena tunjukkan rumusan ni berdasarkan kepada 3 aspek ini. Asing kan? Keberuntungan ni, kita nak cakap pasal keuntungan. Siapa lagi baik? Kita kena buat stand dulu. Okay, daripada yang kita dah kira tadi, kita tengok kalau ikut tokokan. Sekejap. Kan? Ni pengiran kita, keberuntungan. Kita dah kira ni dulu lah. Kita tengok perbandingan prestasi kita semua tunjukkan Norwich lebih baik, Norwich lebih tinggi, Norwich lebih tinggi, Norwich lebih tinggi, semua lebih tinggi. So kita buat keputusan dalam rumusan kita bahawa Norwich Enterprise lebih baik daripada Anjum. Oh, okey. Tetapi kita tak boleh stop kat situ je. Itu stand kita dan kita kena terangkan dengan tunjukkanlah setiap nisbah tu ada 4 kan, tokokan, perasusan margin untuk kasar, perasusan margin untuk bersih, pengangkatan modal. Tunjukkan dengan menunjukkan data dia, berapa Norwich punya, berapa Anjum punya. Buat ayat esei. Buat ayat apa? Buat ayat dekat macam dalam buku teks ke atau buat ayat esei? Tak ada, buat ayat ikut awak je. Sekarang saya cakap tadi jangan pening nak rigidkan, tak. Yang penting kita terangkan. Cikgu, nanti dia dalam satu perenggan ke? Tak, kita pecahkan sini. Tokokan apa, peraturan margin apa, pecahkan. Ni Poin-poin lah. Point. Ingat kita bukan BM, kita ialah account. Bukan dalam point. Ni mungkin boleh dari segi keberuntungan 1 point, 1 perenggan. Kan? Nisbah kecairan ni satu point lagi. Nisbah kecekapan 1 point lagi. Boleh? Boleh. Alright. So ada soalanan saya bagi kan. Soalan pemahaman. Betul? Saya ada bagi soalan pemahaman kan? Okay, nampak tak skrin? Nampak tak skrin? Kelas? Nampak. Ni. Nampak. Soalan penerangan tadi berdasarkan kepada buku teks awak kan? Lepas soalan penerangan ni ada soalan pemahaman ni. Tapi soalan-soalan dia banyak
banyak tentang perbandingan antara perniagaan. Saya tak jumpa pula soalan perbandingan antara tahun. Mungkin dalam buku teks ada kot. Okay. Tu tak apa, buat ni je. Soalan pemahaman. Ada 2 soalan je. Soalan 1 dengan soalan 2. Tapi kalau kita tengok soalan ni, dia bagi tau nisbah-nisbah ni. Dia bagi. So kita ketahui lah. Ada yang kita kena kira ni kos jualan dia tak bagi. So kita kena kira. So kena tahulah formula kos jualan apa. Cuba buat boleh? Ada 2 soalan ni. Soalan 1 dengan soalan 2. Cuba buat Kalau ada soalan nanti boleh tanya dekat dalam grup. Boleh tanya dalam WhatsApp. Okey. Ada soalan? 12 orang je hari ni. Sikit je orang. Mana yang lain? Jadi ada dah 20 orang. Diorang dah keluar dah? Okey, so kita jumpa lagi next week. Boleh tolong siapkan kertas 3 awak juga. Banyak kerja tak subjek lain? Banyak. Banyak sebab tu saya tak bagi banyak-banyak. Kesian korang dalam bulan puasa ni. Okey, sama-sama bergunung. Alah, jangan tension. Kerja rumah banyak yang tension. Buat setakat mampu. Tapi jangan tak buat. Buat sikit-sikit. Buat sikit-sikit. Buat jadual. Masa ada banyak. Jangan lupa pula amal ibadat kita bulan Ramadan ni. Okey, jumpa lagi. Selamat buka puasa. Princess siapa ni? Falisha. Arisha. Nasi hitam. Oi, tu tak puasa.